dalam menyokong research. Mungkin ada juga yang membuat systematic review. So dalam step systematic review pun ada juga untuk peranan library di mana kita buat search for studies dan biasanya systematic review ni dia akan search lebih details ya, dengan mewujudkan protokol dulu ya, dan bila search tu dia akan search dengan komprehensif lah, so akan menggunakan database yang dilanggan oleh Perpustakaan UKM. Dan selepas itu bila dia cari, kita perlu gunakan perisian-perisian yang disediakan seperti EndNotes ya, Mendeley dan sebagainya. Okey, sebelum lebih lanjut juga saya akan bagi tahu maknanya selain dalam sumber maklumat ni ada 3 jenis sumber maklumat iaitu primary sources, secondary sources dan juga tertiary sources. Untuk primary sources lebih kepada original materials that has not been analysed by others. Maknanya seperti interviews, letters, maknanya yang asli lah, yang asal dibuat oleh pengarang tu, seperti thesis. Selain daripada itu ada juga new research or theories, Harvard's Review. Yang ini boleh cari dalam artikel dalam database lah. Yang research published in scholarly or academic journals that contain original experiment or empirical studies. Itu dalam kategori pertama, primary sources. Manakala secondary sources lebih merujuk kepada writing and works about primary sources seperti books, textbooks, review article, biographies, maknanya dia mengulas resources tu lah. So kita boleh rujuk juga buku untuk kita punya research. Dan tertiary resources pula adalah summarize kepada primary dan juga secondary sources seperti dictionary, encyclopedia, bibliographies, maknanya untuk dia memudahkan kita merujuk kepada primary dan juga secondary sources. So dalam research ini adalah bahan-bahan yang kita boleh cari iaitu books, articles, newspapers dan internet. So dalam articles dia ada scholarly journals, ada trade publication dan juga magazine. So artikel yang scholarly journals ni lebih up to date dan highly specific for scholars and researchers, dan juga trade publication targeted towards professional in a discipline or industry. Jadi untuk sesi ini saya banyak akan cari cara untuk mencari articles yang scholarly journals dan juga trade publication lah, selain daripada e-book dan sebagainya. Okey, saya akan kaitkan UKM Library dengan research. So saya akan perkenalkan sedikit tentang Library UKM. Untuk makluman semua, Library UKM Library terdiri pada Perpustakaan Induk iaitu Tun Sri Lanang Library di Bangi, ya, bermula 1970, dan di kampus Ceras kita ada Hospital Chancellor Tuanku Murid PPUKM Library dan juga Preclinical Library. Dan kita ada 6 cabang perpustakaan atau branch libraries. So nanti kalau ada buku-buku yang selain daripada ataupun library di HCTM dan juga preclinical, boleh mohon melalui perkhidmatan yang saya akan terangkan. So secara umumnya Hospital Chancellor Tuanku Murid Library bermula pada 1997 dan berada di tingkat 3 blok pendidikan, dan boleh dimuatkan dalam 200 pengguna dalam satu masa. Manakala preclinical di bangunan preclinical tingkat 3 dan 4. So kedua-dua library itu macam HCTM Library, dia menyediakan bahan-bahan klinikal, manakala di perpustakaan preclinical banyak menyediakan perkhidmatan ataupun bahan-bahan dalam bidang preclinical seperti anatomi, fisiologi dan sebagainya. Untuk makluman semua, pada masa PKPB ini kita telah mula buka library mulai 8 Mac pada Isnin hingga Khamis 8.30 pagi hingga 4.30 petang, manakala Jumaat
tutup pada 12 suku rehat solat Jumaat lah. Dan Sabtu Ahad cuti umum tutup Dan kita buka ni perlu mengikuti prosedur SOP yang ditetapkan oleh KKM dan MKN lah. Perlu wajib pakai face mask, pemeriksaan suhu, scan MySejahtera dan juga penjarakan fizikal yang penting dan juga menggunakan sanitizer lah. Okay, untuk makluman semua, perpustakaan UKM mempunyai koleksi bahan yang besar. Kalau lihat di sini kita ada 1 juta naskah buku dan kita ada juga bahan-bahan dalam bentuk sumber elektronik online. Kita ada e-buku dalam 44,776, e-thesis paling banyak kita ada 2 juta, 2.5 juta. Nanti saya akan tunjukkan di mana kita boleh dapatkan sumber maklumat e-thesis ni. Dan juga e-journal dan keseluruhannya ada lebih 4 juta. Pelajar pasca boleh pinjam 20 buah naskah buku dalam tempoh 40 hari. 14 days 20 copies 14 days for borrowing privileges lah. Dan each book is allowed for 3 renewals boleh renew sebanyak 3 kali lah untuk buku yang kita pinjam tu. Okey, saya akan terangkan library services untuk menyokong research, di mana kita ada menyediakan perkhidmatan interlibrary loan dan juga document delivery services. Di mana tidak semua artikel ataupun buku kita dapat di library UKM. Jadi kita boleh mohon melalui perkhidmatan ILL dan juga document delivery services untuk buku. Contohnya kalau kita nak buku di Perpustakaan Dr. Abdul Latif, kampus KL di Jalan Raja Muda tu, kita boleh mohon dekat library HTM ni, ataupun daripada buku di PTXL di Bangi. Kita boleh mohon di HTM menggunakan perkhidmatan interlibrary loan. Ataupun buku tu berada di UM ataupun di USM dan sebagainya, boleh mohon melalui perkhidmatan kita. Manakala jika artikel full text, kita tidak perolehi artikel full text dalam carian kita, kita boleh mohon melalui document delivery services. Dan ini boleh dimohon melalui library portal kita. Selain daripada itu, untuk maklumat semua kita ada perkhidmatan package maklumat. Okay, this service provides assistance or advice to students and staff in information search for their research projects, working papers and coursework. So the librarian will perform literature search on your topic in the appropriate databases and will provide a list of references. Maknanya jika kita buat satu topik tu, kita nak librarian carikan bahan untuk kita kan, boleh mohon melalui perkhidmatan package maklumat ni. Okay. Ini adalah borang yang kita boleh akses untuk perkhidmatan SPP dan juga ILL. Boleh akses melalui portal library. Okey, ini yang borang untuk package maklumat di mana kalau kita ada topik penyelidikan tu, boleh nyatakan di sini apakah topik penyelidikan kita nak buat dan boleh nyatakan apakah kata kunci bagi topik tu, dan nanti librarian akan carikan, kita akan sediakan list of bahan-bahan senarai bahan tu kepada pemohon yang berkaitan dengan topik tersebut. So boleh mohon melalui perkhidmatan ni lah. Okey. Tadi perkhidmatan ILL, Document Delivery Services dan package maklumat. Satu lagi servis di mana kita boleh mohon artikel melalui perkhidmatan pay-per-view. Pay-per-view ni article supply service that is not available in the library based on customer request lah. So untuk pelajar, kita boleh mohon melalui untuk artikel dalam 8 database ni saja. Contohnya LCM Digital Library, IOP, Oxford Journals, Field Journals, Springer, Science Direct, Tele and Francis. Sebab kita tidak melanggan database ni,
Tapi kita boleh mohon melalui perkhidmatan pay per view. Dan perkhidmatan ini adalah percuma lah, di mana library ada kad kredit dan kita belikan untuk pemohon. Ya. Dan bagi pensyarah, dia unlimited, boleh mohon apa-apa journals ataupun ni ya, pegang data. So ini adalah URL untuk mohon artikel pay per view ya, daripada 8 database tu. Ini adalah URL dia, dan request can be made at any time. Yeah. Request shall be processed and respond during working days. Yeah. Dan kita akan provide dalam tempoh 3 hari lah. Yeah. 3 working days after the request received by the requester. Yeah. Di sini pun kita ada menyediakan perkhidmatan khusus kemahiran maklumat, information skill courses, dan open to staff or student. We provide guidance related to OPEC Gemilang, library portal, EndNote and medical information search. Dan kita ada buat jadual yearly, every month kita ada buat 2 kali lah. Info clinic untuk individual or group assistant for information searching or guidance. Ini maknanya kalau ada perlu bantuan untuk pencarian secara individu, face to face ataupun group dan 3 orang ke, kita boleh buat info klinik lah. Dan ini adalah jadual yang kita dah buat untuk tahun ni. Kalau lihat di sini sampai Disember pun kita dah buat. Boleh request tarikh-tarikh ni untuk kita ikuti kelas kemahiran maklumat bagi untuk mengetahui bagaimana untuk menggunakan EndNote dan juga untuk searching information lah, dan juga Mendeley. Ya. Ini perpustakaan HTM yang anjurkan. Manakala di Bangi pun ada juga kurs kemahiran maklumat yang mereka buat. Contohnya pada 24 Mac ni ada Mendeley. Ya. Jadi boleh ikuti, dan kurs ni buat secara online lah, Google Meet, menggunakan Google Meet. Ya. Untuk Mendeley dia ada bayaran RM20 seorang. Ya. Okay. Di perpustakaan UKM Tun Selanang ada menyediakan juga bahan-bahan atau slide-slide berkaitan dengan bagaimana untuk pencarian OPEC Gemilang dan sebagainya, iaitu menggunakan laman web teman ni, ukm.my/teman ni. So boleh rujuk di situ bagaimana untuk carian bahan dan sebagainya. Ini untuk makluman juga, kita ada perkhidmatan pandu lalu, drive-thru, di mana dalam depo PKP KBB ni, walaupun library ditutup ataupun macam ni, tapi kita ada menyediakan perkhidmatan pandu lalu lah, dan boleh mohon buku-buku yang terdapat di rak, dan boleh buat appointment lah. Sebelum ni, sebelum library buka, kita delivery of materials pada hari Rabu dan Khamis, setiap Rabu dan Khamis. Ya. Tapi sekarang library dah buka, so boleh ambil pada bila masa lah. Okey, satu yang unik dekat library HTM ni, kita ada satu aplikasi iaitu Youth Central Mobile Library. Okay. So an application that provides application that provides a reliable source of medical and clinical information and full text article directly to mobile device. Maknanya boleh menggunakan kita punya telefon bimbit untuk membuat carian artikel melalui PubMed dan sebagainya. Okay. Uniknya di sini maknanya, selain daripada dia boleh akses berita terkini library ataupun latest publication, kita boleh search, organize and share PubMed and connect us with the most up-to-date citation journals and abstract from PubMed database. So dia ada Prime for You, ada Prime journals, ya, Prime PubMed search. Bila kita search satu topik, contohnya COVID-19 kan, lepas tu kita favoritekan topik tu ataupun keyword tu, nanti every time PubMed index dia punya artikel berkaitan dengan COVID-19, dia akan update untuk kita. So kita boleh bacalah yang terkini, artikel-artikel yang terkini untuk dalam melalui mobile phone ataupun sebenarnya dalam web pun ada. Yang mobile phone lagi mudah lah, kita boleh search dalam tu. Ya. Okay, untuk mohon perkhidmatan aplikasi Mobile Library Youth Central ni, ni adalah borang dia.
So boleh dalam portal pun ada, boleh check lah. Boleh request, nanti kita akan invite melalui email invitation. Kemudian boleh download lah melalui Google Play Store dan sebagainya untuk kita buat searching. Saya pun ada try download ni, dan saya boleh bacalah artikel-artikel terkini berkaitan topik yang saya minat. Okay. Ini secara lalu kita memang menyediakan fasiliti library, 24 hour reading area, mini cafe. Cuma pada PKPB ni discussion room masih ditutup, ya. Kita tutup discussion room. Cuma untuk meeting room dan sebagainya boleh bagi tahu tujuan lah. Nanti kita pertimbangkan untuk penggunaan meeting room. Tapi kena jaga SOP lah. Okey, selain itu di praklinikal pun kita ada menyediakan perkhidmatan tu, cuma discussion room kita tutup lah. Okey, seperti yang saya maklum tadi, step proses research ni ada search for information. Jadi saya akan terangkan lebih lanjut bagaimana kita nak mencari melalui portal library, e-journal portal dan juga laman web UKM. Okay. So ada 7, saya akan terangkan secara ringkas ya. Bagaimana kita nak buat research untuk rujukan kita lah. Seperti buku. Cik Azlan. Ya saya. Sorry. Boleh tak pindahkan yang kotak kecil tu naik ke atas sikit sebab dia mengganggu slide. Yang ni ke? Yang kotak tu just move ke atas supaya dia tak terlindung. Sebab dia ada benda-benda yang mengganggu, dia tak dia tak boleh nak. Dia tak boleh nak move Tak boleh move. Oh, apa move ke atas pun tak boleh. Ada hilang sendiri. Okey, dia hilang sendiri. Dia kan ada lagi. Ada lagi. Sebab kadang-kadang kadang-kadang dia menutup. Okey. Kalau tak boleh tak apalah. Teruskan Cik Azlan, sorry. Okey. Nanti kita cari caralah untuk move kan. Okey, saya pilih highlightkan mana yang mungkin bermanfaat untuk kita buat research, ya. Selain daripada Opat Gemilang, kita ada portal library ya. Actually kita ada 2 portal. Satu portal Pustakaan PPUKM, satu lagi portal e-journal. Portal PPUKM ni dibangunkan di HTM library lah. Ya, sebelum ni Pustaka Maya, lepas tu kita jadi portal library lah, kita upgrade. Manakala satu lagi portal e-journal. Portal e-journal tu dibangunkan di Bangi, PKM Bangi. So boleh gunakan dua-dua tu. Yang portal PPKM ni kita bangunkan khusus untuk medical punya database ya, untuk pencarian maklumat medical lah. So selain itu kita tunjukkan Scopus, bagaimana cari penggunaan pencarian menggunakan Scopus, Web of Science dan Thesis Information Resources. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat pencarian melalui database untuk pencarian topik-topik ataupun title berkaitan dengan thesis. Okay. Dan juga repository institusi UKM, IRAP. Okey. Opat Gemilang saya rasa ramai dah tahu Opat Gemilang ni. Cuma apa yang saya highlight di sini, selain daripada kita buat pencarian buku di RAP, actually dia juga membantu kita untuk membuat pencarian artikel jurnal dalam UJA dan juga Learning and Repository PTSL Digital Library. Saya tunjukkan Okay, saya secara lalulah macam mana kita nak cari melalui OPEC. Okey, ini adalah URL untuk OPEC Gemilang. Fungsi dia untuk search for materials by title, author, subject or call number. Maknanya kalau kita tahu judul buku tu ataupun pengarang buku tu, kita boleh cari melalui OPEC Gemilang. Dan kita boleh check current on loan materials, renew due date
melalui akaun Gemilang ni, check outstanding fines dan juga reserve books that is currently on loan by other borrower. Saya nak beri title public health dalam OPEC Gemilang, dan kita dapat 1771 bahan dalam Gemilang ni berkaitan dengan public health. So Gemilang ni ada menyediakan filter ataupun refine by. So kita boleh gunakan ni untuk filterkan lagi, narrow down lagi kita punya pencarian tu dalam format printed book ke, e-books, journal, thesis ataupun location kalau kita nak cari kat HTM saja. So kita boleh tick untuk Pusat Perubatan UKM lah. So kita boleh dapat buku tu di sini. Okay. So ini adalah hasil carian kita, dan untuk melihat lokasi buku ni klik see all dan kita nampaklah location dia di Pustakaan Dr. Abdul Latif di kampus KL dan juga Pusat Perubatan UKM. Dan kita boleh sort mengikut latest order. Kalau kita nak buku yang terkini, kita klik dekat date lah. Bila klik date, nanti kita nampak buku yang terkini. Contohnya tahun 2021 kan. So kita dapat buku yang terkini lah. So dapatkan call number ni. Bila dapat call number ni, boleh pergi ke arak dan terus cari buku tersebut lah. Dan pastikan buku ni available di status dia. Dan boleh lihat lagi, klik dekat title buku tu dan kita nampak details kepada buku tersebut lah, more detail dia. Kemungkinan buku tu ada online access dia akan bagikan password dan sebagainya. Boleh rujuk kat library staff lah, call number dan sebagainya. Dan untuk makluman, kita mengurus atau menyusun bahan-bahan di rak perpustakaan menggunakan standard antarabangsa iaitu NLM classification ni, di mana QS nombor call number bagi QS hingga QZ adalah untuk bahan preclinical, manakala W hingga WZ untuk bahan perubatan klinikal. So public health atau yang general medicine banyak W dan WA. So boleh terus ke rak WWA untuk melihat buku-buku yang berkaitan dengan public health. Okay, ini saya nak tunjukkan sikit-sikit. Maknanya selain daripada kita cari buku, actually dia link juga dengan learning and research repository. Okay, Uja Okay, ada soalan? Ada soalan Okay, daripada Noriza Ibrahim. Ya, ada soalan. Sekiranya berada di luar kampus, bagaimana nak dapatkan akses untuk pengguna library UKM Okay, nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut tentang portal library tu. Yang portal PPUKM dan juga agent portal tu, yang itu kita boleh akses daripada luar kampus. Nanti saya tunjukkan Okay, untuk OPEC Gemilang ni, actually Learning and Research Repository dan UJA ni, dia link dengan ni, maknanya dia boleh akses. Saya maklumkan UJA UKM ni adalah contains articles from journals by faculty, centers and departments in UKM. Maknanya jurnal-jurnal yang published by jabatan di UKM, contohnya JKM kalau ada jurnal, dia akan link dalam ni. So kita boleh search dan dapat artikel berkaitan ni lah. Okay, selain daripada itu kita ada Learning and Research Repository, contains library materials in digital format such as thesis. So dalam ni ada PTSR digital di mana kita boleh akses thesis, news artikel, kerata akhbar dan juga bahan-bahan lain lah. Okay. Daripada laman web UKM pun boleh dapat klik dekat UJA ataupun repository pembelajaran pendidikan tu. Dan daripada OPEC tadi, bila kita filter kepada UJA ataupun Learning and Research Repository itu, kita boleh dapatkanlah artikel yang berkaitan dengan topik public health ni. Contohnya ni dia bagi URL dia, kita klik dekat URL ni dan kita akan dapat teks penuh kepada artikel yang menggunakan e-print, dan
dia boleh akses terus direct kepada PDF lah. Dan kita boleh filter kepada thesis dan juga location bagi dalam OPAC. Okay, ini untuk makluman juga kita boleh buat renewal, ya. Dan untuk login Gemilang ni, setiap pelajar ataupun staff dia ada account, account untuk ni. Dan ID passwordnya biasanya nombor matrix ataupun nombor pekerja, dan juga passwordnya biasa IC number, IC number. Boleh try login balik OPAC Gemilang. Okey, kita boleh renew dan juga tempah bahan yang dipinjam oleh pelanggan lain lah, material reservation. Okey, ini yang untuk menjawab kepada akses daripada luar kampus. Okey, portal Pustakaan PPKM. Kita ada mewujudkan portal Pustakaan PPKM. Ini adalah URL kepada portal tersebut, https://lib.hukm.ukm.my. Ya. Okey, fungsinya dia macam untuk mengakses online electronic information resources lah, artikel, e-journal, e-books, lebih daripada 1,000 e-journal title dan 6,000 e-books title dalam dan juga luar kampus, ya. Selain daripada itu, kita boleh mohon ataupun gunakan online services lah dalam portal library, ya. Dan ia perlu mendaftar lah, ya. Okay, untuk mendaftar portal Pustakaan PPKM, perlu pergi dekat laman web portal ni dan klik dekat daftar account ataupun create account dekat main page tu, and then isi maklumat dalam borang ni, ya. Maklumat borang ni dan ID password pun kita kena isi. So gunakan ID password ni bila nak login nantilah. Bila dah selesai isi borang ni, klik hantar maklumat dan pihak pustakaan akan terima pendaftaran tu dan kita akan aktifkan dulu. Bila dah aktif, baru boleh login kepada portal library ni. Okay. So ini adalah contoh bagaimana kita nak login kepada portal library, ya, dengan ID password yang kita daftar tadi. Okay. Bila daripada luar kampus, kita kena login dulu, dan kemudian choose e-resources in campus or out campus. Kalau luar kampus, pilih e-resources out campus untuk kita dapat access point kepada database ataupun sumber-sumber elektronik yang disediakan oleh pustakaan. Apakah dengan paparan ni, klik saja login with PPKM ID dan klik continue. Paparan dia akan keluar, dan klik continue saja. Kemudian choose e-resources and klik databases. Seterusnya dia akan senaraikan kita semua senarai online databases, e-journals, e-books yang dilanggan oleh Pustakaan UKM. Contohnya AMJ best practice, BMJ case reports, COVID dan sebagainya. Kita ada 60 databases, cuma ada databases yang macam langganan UKM tu perlu akses melalui e-journal portal. Tak dapat diakses di sini, nanti saya tunjukkan. Okay. Ini contoh bila kita klik OVID, dia akan dapat paparan OVID ni lah, dan kita boleh buat carian dalam ni. Manakala ini EBSCO Medline complete, kita boleh buat carian di sini lah. So dua database ni adalah database yang besar lah dan paling lama kita langgan, OVID ni, dan boleh gunakan ni untuk pencarian atau kita buat research, untuk kita buat research projek, thesis dan sebagainya, dan untuk rujukan kita. Sebab di sini ada OVID Medline, OVID Medline dan juga Medline Complete. OVID Medline dan Medline Complete maknanya dia ada Medline kan. So Medline tu dia index banyak articles, jutaan articles yang diindeks oleh National Library of Medicine di US, dan
Medline tu kita boleh akses melalui platform ni. Tu yang saya nak tunjukkan lah, maknanya boleh gunakan EBSCO Medline Complete dan juga Orbit ni untuk kita akses kepada sumber maklumat elektronik, artikel dan sebagainya. Ya. Okay, satu lagi fungsi dalam portal, kita ada buat satu search engine yang ataupun yang link kepada carian bestari at UKM ataupun Discovery Services at UKM, di mana Discovery Services ini dia memudahkan kita untuk buat carian dalam satu search engine saja ataupun satu platform saja, dan dia akan call semua sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan UKM ya, yang kita langgan database tu. Okay. Dekat ni alamat web portal ya. Dan kita ada buat satu search engine dalam ni. Klik dekat Discovery Service, kemudian kita masukkan keyword ataupun title yang kita nak cari itu di sini. Lepas tu kita search. Okay, dia akan crawl semua bahan-bahan yang terdapat yang disediakan oleh perpustakaan UKM, termasuk OPEC Gemilang tadi. Ya, contohnya macam public health ni, kita dapat banyak 6 juta, 6.5 juta bahan. Ya. Dan daripada sini kita boleh filter jugalah, limit kepada full text saja ya. Sebab mungkin kita nak baca yang teks penuh kan. Jadi kita kena limit kepada full text. Dan kita boleh limitkan mengikut publication date ya, 10 years kebelakangan ke. Or result lah ya, trade publication. So daripada sini yang kita boleh klik kepada PDF full text. Okay, di sini dia ada dua satu HTML full text, satu lagi PDF full text. Apa beza dia? Kalau yang HTML full text tu dia sama juga, dia boleh dapat baca semua yang dia punya artikel tu, tapi dalam bentuk HTML komputer macam tu kan. Kalau PDF dia dalam bentuk Adobe Acrobat PDF tu lah. So kita boleh save, boleh print dan sebagainya. Cuma HTML tu dia boleh print tapi dia panjang lah macam tu. So better klik pada PDF full text lah. Okay. Mungkin menjawab pada soalan tadi okay, cuma dekat Discovery Services ni, bila klik dekat daripada luar kampus, bila access login for full access, dan kita perlu login menggunakan ID password Agent Portal ataupun Gemilang tadi. ID password Gemilang dan juga Agent Portal adalah sama. Cuma yang portal PPKM tu bergantung kepada apa yang kita daftar tadi, sebab kita kena daftar lain kan. Sistem beza, jadi dia akan ID password beza lah. Cuma yang untuk dalam Discovery Service ni, kalau dia minta untuk login, masukkan ID password Gemilang, itu matic nama dan juga nombor IC dan kita boleh klik to download PDF lah. Dan dalam laman web PTXL juga boleh klik kepada carian bestari at UKM untuk buat carian menggunakan keyword, title dan sebagainya. Sebab dia crawl semua sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan UKM lah. Okay, portal e-journal tadi portal PPKM dan dia mengandungi carian bestari at UKM. Bagi portal e-journal, yang ini yang portal yang dibangunkan di UKM Bangi, dan ID passwordnya seperti yang saya sebut tadi, ID password Gemilang lah. Dan dia portal ni akan menyenaraikan semua database yang dilanggan oleh perpustakaan UKM, termasuk bidang-bidang selain daripada perubatan lah, seperti FS Sains Teknologi, bidang IT, database yang lain. So cuma saya nak highlight di sini, dalam e-journal portal ada juga database yang berkaitan dengan health and social care e-journals. So boleh gunakan Emerald Insight
Dia menyediakan scholarly publisher of journals and books in the area of economic, business management and juga health and social care. So klik dekat MRF full text, dia akan keluar paparan ni dan masukkan keyword contohnya community health, search. So kita akan dapat result kepada carian kita tadi dan boleh baca PDF dia, dan boleh tick kepada only content I have access to untuk melihat kepada teks penuh dia. Okay. Saya harap menjawab soalan tadi. Okay, saya akan teruskan dengan thesis ya. Okey, semua maklumat thesis ni saya nak highlight kita boleh mengakses judul-judul thesis daripada seluruh dunia menggunakan ProQuest, dissertation and thesis full text. Okay. Ni dan pautan ni ada dalam eJournal Portal, eJournal Portal. Dan ProQuest dissertation and thesis ni dia is the world most comprehensive collection of dissertation and thesis from around the world, offering millions of works from thousands of universities. Maknanya dia ada copyright dan daripada universiti seluruh dunia, dan kita boleh akses full text kepada thesis tersebutlah. Dan subject coverage dia multidisciplinary, including health and medical science. Saya dah try cari, memang banyak artikel berkaitan dengan public health jugalah. So kita boleh search public health dan dapat 1 juta result dan klik limit to full text, dan kita boleh klik full text lah. Kita boleh limit date or subject dan kita boleh download PDF tu untuk melihat the whole thesis termasuk questionnaire, dan kita boleh tengoklah apa tajuk-tajuk yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar seluruh dunia tentang topik itu. So kita boleh download PDF dan juga ni. Okay. Tadi ProQuest dissertation thesis. Yang ini dalam eJournal Portal ada. Cuma saya nak highlight di sini, kita boleh juga akses electronic thesis dissertation ni, tajuk-tajuk thesis yang dibuat oleh atau disediakan di public and private universities in Malaysia. Contohnya kita nak tengok thesis daripada UM ke USM atau dan sebagainya, kita boleh gunakan MyTo ni, Malaysian Thesis Online, di mana dia ada dengan perpustakaan universiti dan negara, di mana dia collaborate untuk menyediakan MyTo ni lah. Dan ada 23 institusi yang konsortium dia, dan ada 140,000 records di mana kita boleh akses kepada thesis daripada universiti awam dan juga swasta di Malaysia. Contohnya saya buat carian public health, kemudian saya dapat result dia dalam 5,000, dan kita boleh lihat ada thesis daripada UUM, UPM, USM, UITM, UTM, dan dia bergantung sama ada universiti tu bagi tak. Mungkin ada yang full access, ada yang 24 pages yang pertama. So boleh klik daripada sini. So URL dia ni lah, myto.upn.edu.my, ataupun Google saja MyTo, kita boleh dapat lah. Ini contoh boleh akses kepada PDF download lah, thesis PhD ni. Okay, harap dapat maklum lah tentang sumber-sumber thesis ni. Mungkin berguna untuk kita buat topik dan kita boleh rujuk thesis yang dibuat oleh pelajar lain. Okay. Yang seterusnya saya akan tunjukkan Scopus, Web of Science dan juga IREC ataupun Repository Institusi UKM. Bagi Scopus dan Web of Science, sebab kita nak elakkan carian jurnal-jurnal yang
tak berwasit atau tak indeks yang international recognition lah, reliable. So Scopus dan Web of Science ni dia menyediakan indeks kepada jurnal ataupun artikel jurnal yang diindeks. Sebab kita universiti penyelidikan memang perlu ada banyak penerbitan lah melalui Scopus dan juga Web of Science. Dan kalau lihat Scopus ni, the index content from 25,000 active titles and 7,000 publisher. Okay. Dan ada tentang health science, 25% titles on health science. So kita boleh akses melalui e-journal portal, klik Scopus, ataupun daripada portal PPKM pun ada link kepada Scopus, dan kita buat carian lah dalam Scopus ni. Okay. Dan kita type in keyword, contohnya public health, choose article title, abstract and keywords. Manakala dia database, bibliografi databases ataupun index databases, jadi dia menyediakan access view at publisher lah. Bila view at publisher ni dia bergantung sama ada open access ataupun dilanggan oleh Perpustakaan UKM. Kalau dalam kampus lah, kita boleh akses kepada PDF dia. Kalau tak dapat PDF full text ni, mohon melalui inilah perkhidmatan pay per view document delivery yang saya sebutkan sebelum ni. Yeah. Is this the journal is indexed in Scopus? Yeah. Sebab kita isu sebelum ni banyak kira perlu untuk elakkan daripada akses yang jurnal predatory, ya, yang tak berwasit dan sebagainya. So elok kita akses melalui Scopus ni lah untuk lihat sama ada di index, recognize index atau tidak. So boleh type journal title atau BMC Public Health dan choose source title lah untuk bagi untuk melihat sama ada jurnal tersebut di index dalam Scopus atau tidak. So bila ada sources di sini, maknanya journal is indexed in Scopus lah, bila dia display in sources. So journal title to check content coverage lah, klik sini. Dia akan tunjukkanlah Scopus content coverage daripada which year the journal was indexed. Maknanya kita tengok history of the journal sejak bila dia diindeks dalam Scopus. So kalau PMC Public Health ni diindeks daripada tahun 2007 hingga 2019. Okay. Itu adalah Scopus. Itu salah satu database yang kita gunakan untuk melihat jurnal yang diindeks ataupun jurnal artikel yang diindeks dalam Scopus lah. Dan satu lagi Web of Science ataupun Journal Citation Report. Dan ini juga adalah database yang besar di mana untuk universiti penyelidikan pun dia akan melihat kepada penerbitan dalam Web of Science. So kalau lihat di sini dalam Web of Science kita ada 34,200 journals index cover, ada 12 million peer reviewed full text open access version, dan ada bidang sains dan juga health science. Boleh akses daripada e-journal portal dan juga portal PPKM, dan boleh search dalam ni, contohnya jurnal name Lancet. Dan sebab dalam website ni dia ada menyediakan maklumat impact factor. So untuk melihat jurnal yang banyak di-cite oleh orang lain, oleh reviewer ataupun researcher yang lain, boleh melihat melalui website lah. So impact factor ni dia akan melihat dia punya citation of the journals, dan boleh lihat di sini untuk Lancet memang impact factor dia tinggi lah, dan juga dia bawah quartile in kategori. Untuk melihat details kepada jurnal tu, boleh melihat Journal Citation Report lah. Ini untuk makluman lah, maknanya dalam dunia journals ni dia ada diindeks dalam Scopus dan Web of Science, dan dia ada impact factor. So, impact factor tu dia kira
2 tahun journals yang di citation of the journals ya. Okay, satu lagi yang saya nak tunjuk ni adalah repository institusi UKM. Okay, library berperanan untuk dalam IRAP ni untuk pengesahan terbitan-terbitan ataupun publication para pensyarah lah. Dan semua publication tu akan disimpan ataupun diorganize dalam ni lah, IRAP, UKM Institutional Repository. So UKM Institutional Repository ni contains all publication such as article, journals, proceeding, conference, books published by academician in UKM. So kita boleh search terbitan ataupun artikel-artikel yang diterbitkan oleh pensyarah kita lah, pensyarah UKM. So ni URL dia, ataupun boleh akses melalui portal ataupun laman web PTSL, dan kita boleh search lah dalam ni family health. Contohnya pilih artikel title, journal proceeding in conference paper, dan kita akan dapat result kepada ni, dan kita boleh akses kepada full text dia dengan kena login. Kita bila nak akses kepada ni, kita kena login dengan akaun e-warga ataupun kalau student guna SMP web, akaun SMP web untuk melihat full text artikel tu. So boleh akses dalam IRAP ni sampai artikel level ni lah, full text level. So memang banyaklah kalau kita boleh akses ni, kita boleh akses kepada artikel-artikel yang diterbitkan oleh pensyarah JKM ke ataupun fakulti perubatan. Dan sampai kita boleh lihat quartile level lah, quartile level untuk dalam IRAP ni. Okay. Selain daripada itu, Perpustakaan UKM juga menyediakan panduan ataupun sokongan penyelidikan ni untuk kita merujuklah panduan kepada penyelidikan untuk penyelidikan untuk melihat jurnal-jurnal yang berwasit yang diindeks dalam Web of Science, Scopus, ERA, bagaimana kita nak menerbitkan dalam suatu jurnal boleh lihat di sini dalam laman web PTSL. Dalam ni memang kita wujudkan panduan untuk penerbitan artikel jurnal. Okay. Seterusnya saya nak tunjukkan sedikit tentang step yang ke-6 tu, organize your research, di mana library ada menyediakan perisian untuk EndNotes dan juga EndNotes lah untuk Mendeley free lah. So EndNotes ni membantu kita untuk mengurus artikel-artikel yang kita cari tadi dengan lebih sistematik, lebih mudah. Di mana fungsi dia antaranya EndNotes stores, organize and manage your reference in a database. Dia akan bantu kita untuk maintenance of references, generating a bibliography in the correct style for publication. So dia akan bantu kita untuk generate bibliografi itu dengan style yang betul lah. Contohnya gaya UKM ke, dan gaya-gaya yang lain lah macam APA style dan sebagainya. So kita boleh download reference from online databases, export terus ke dalam EndNotes, dan yang pentingnya kita boleh export link terus kepada Word kita. Bila kita buat artikel jurnal ataupun thesis, bibliografi last tu dia akan bantu kita untuk buat bibliografi tu. Tak perlulah kita type satu persatu bibliografi tu kan. So dia akan bantu kita untuk ni. So library ada menyediakan installer untuk EndNotes ni. So boleh mohon dekat ni lah, bit.ly/daftar EndNotes X9. So nanti kita akan share EndNotes license UKM ni lah kepada pemohon. So nanti boleh ikut instruction yang diberikan tu untuk install dalam laptop kita ataupun PC kita lah. So dia akan bantu kita untuk buat research. Okay, saya dah hampir tamat dia punya sesi ni. Ada masa lagi ke ada? Mungkin ada masa soal jawab. Cuma UKM ada menyediakan pemakluman melalui media sosial lah, Facebook, IG, UKM Library, Twitter dan YouTube. Okay, ada soalan daripada Muhammad Syahrul.
adakah kita boleh request untuk dapatkan full electronic thesis UKM? Saya sudah cuba dari Maito, tapi kebanyakan thesis tak provide full text. Okey. Okey, yang kedua, selain buku yang boleh dipinjam dalam 40 hari untuk postgrad, bagaimana pula dengan thesis hard copy? Okey, untuk soalan pertama, yang ini maknanya request untuk thesis UKM . Okey, dalam yang Maito tu dia menyediakan thesis, rekod-rekod thesis daripada seluruh universiti di Malaysia lah, termasuk UKM. Cuma untuk dapatkan full text tu dia sebab kita ada macam label of copyright kan, jadi kita ada sometimes dalam tu kita ada menyediakan abstract saja ataupun 24 pages paling banyak lah. Jadi untuk dapatkan full text tu memang perlu hadir ke library untuk dapat untuk rujuk, tapi hanya boleh dirujuk di library saja. Thesis tu hanya boleh dirujuk di library saja. Jadi boleh dapatkan thesis tu di library, tapi mungkin boleh tanya dululah adakah thesis tu available tak di library, dapatkan title tu dan nanti kita cuba tengok dan mungkin tak boleh datang rujuk di library lah. Memang thesis tak boleh dipinjam keluar, macam itulah sebab dia ada label of copyright . Cuma yang boleh pinjam 40 hari tu untuk buku saja, buku am. Encik Azlan, mungkin saya boleh tambah sikit. Sesetengah thesis dia mengikut authors kan, mengikut pelajar kan. Ada Betul. pelajar dia benarkan full text, ada pelajar dia tak benarkan. So that's why bila you cari tak ada full text tu, maksudnya pelajar tu dia hanya benarkan abstract dengan 24 pages macam tu je. Betul. Ada setengah pelajar dia benarkan ke semua. Kan Encik Azlan kan? Label of ni lah So that's kebenaran why daripada author. That's why kalau tak ada full text tu memang pelajar tu tak benarkan sharing the e-PDF tu, the PDF tu. Tapi you boleh pergi ke library, you have to kena terpaksa pergi library untuk hard copy. Ya, kena datang ke library untuk rujuk the hard copy lah. Ada soalan lain lagi? Mungkin kalau sesiapa nak bertanya, saya rasa Encik Azlan dah habis ya? Saya dah hampir selesai ni. Cuma sedikit makluman tentang ni, kita ada juga boleh dihubungi melalui aplikasi WhatsApp lah. Kita ada baru launch ni untuk boleh gunakan nombor ni untuk sebarang pertanyaan ya, melalui WhatsApp library. Kita beroperasi Isnin hingga Jumaat dan kita insya-Allah akan bantu dan jawab sebarang pertanyaan tu lah. So ni adalah nombor counter di library Sistem Komputer Klinikal, dan saya juga boleh dihubungi lah librarian in charge saya dan juga Puan Quratul, boleh dihubungi melalui email. Ada soalan lagi daripada Noriza Ibrahim. Boleh request library beli certain books. Mohon untuk library beli. Okey, untuk library beli untuk personal ataupun library beli untuk diwujudkan di library? Pinjam, saya rasa pinjam untuk pinjam. Actually kita memang ada bahagian perolehan yang untuk pembelian buku ni. Boleh cadang lah, boleh cadang untuk belikan buku yang tidak terdapat judul tu dekat library kita. Boleh request lah, boleh maksudnya cadangkan title tu dan nanti kita buat pembelian. Kita ada bajet untuk ni dan kita bersedialah untuk terima title untuk pembelian buku untuk library. Untuk personal kami tak adalah, tapi untuk library memang kita ada bajet dan kita akan beli dan letakkan di rak buku lah, di rak di library. Mungkin saya menjawab ataupun ada pertanyaan lanjut ke? Okey, melalui pensyarah pun boleh. Pensyarah boleh boleh. Biasanya pensyarah yang pergi dan pilih buku-buku. Betul, kita macam kita ada BOA tu, buku BOA tu kita minta pensyarah hadir untuk pilih buku-buku yang dapat di rak.
So sebenarnya boleh suggest ke library dan boleh juga suggest kepada jabatan lah, kepada kita punya jabatan untuk kita ambil you punya tajuk tu, sebab kadang-kadang bila banyak sangat because terlalu banyak so kita kadang-kadang ambil random je kan Cik Azlan, sebab dah terlalu Betul. banyak sangat buku yang baru ni. So boleh di suggest lah untuk kami ambil buku-buku yang you all yalah, yang boleh diguna pakai lah, maksudnya boleh diguna pakai bukan kepada pelajar tertentu tetapi keseluruhan yang melibatkan JKM lah. Boleh ikut apa ni advise dengan jabatan lah untuk mohon pembelian buku untuk library. Okey. Ada soalan lagi ke? Ada orang nak demo lah buku undergrad. Okey, untuk demo buku kita ada apa ni buku hadiah kan. Ada jabatan unit untuk hadiah. Cuma kita akan filter jugalah buku-buku yang dihadiahkan tu ya. Sama ada buku tu sesuai atau tidak untuk library ataupun buku tu buku yang lama ke kan. Kadang kita ambil yang terkini dan sebagainya. Boleh derma. Cuma nanti boleh datang staff ataupun tanya adakah buku ni boleh diderma atau tidak. Kita terimalah derma buku tu. Cuma mungkin kami akan semak dulu lah tentang buku tu. Okey, ada soalan lagi ke? Boleh bertanya berkenaan kepada Encik Azlan. Saya rasa banyak actually servis-servis yang sebenarnya pihak library sediakan tapi pelajar tidak menggunakan. So ada sebarang soalan boleh bertanya Encik Azlan, sama ada you all nak buka mic ke, nak chatting ke, boleh bertanya. So Cik Azlan, saya just nak bertanya sikit lah. Sebab bila Cik Azlan tunjuk tadi banyak sangat tau. Gemilang lah, E-Journal lah, Bestari lah. So sebenarnya kan yang mana yang kita nak guna, sebab ada betul you guna Gemilang pun dia boleh masuk ke E-Journal portal kan. So ada juga yang sebab library ni pun, library you Bangi pun kita ada, library HUKM pun kita ada. So saya sendiri pun kadang-kadang confused, mana satu kita nak guna ni. So kat situ tu yang mungkin berlaku confusion sikit. Gemilang, journal, so mungkin boleh direngkaskan. Bila you nak tengok buku mungkin Gemilang, macam tu ke? Okey. Okey, untuk pencarian bahan tu mungkin boleh lihat pada topik yang kita nak cari tu. Cuma apa yang saya nak dekat sini, sebab kita ada banyak platform kan, ada portal KPKM, e-journal portal, ada Gemilang, ada Discovery Services. Cuma saya boleh cadangkan di sini mungkin cuba guna Discovery Service tu dulu, yang carian Bestari tu. Sebab dia macam ada satu Google atau search engine macam Google. Bila search kat situ dia akan pergi dekat Gemilang, pergi dekat database yang OVID ataupun database yang lain lah. Mungkin boleh gunakan tu juga. Cuma mungkin kalau tak dapat apa yang kita hendak, boleh gunakan yang portal KPKM, e-journal portal, pergi kat in-depth pada setiap database yang lebih mendalam lah. Itulah. Okay, saya faham. So pergi kepada Bestari, kalau kat situ kita ada, kalau benda tu penting kita pergi kepada spesifik e-journal ke e-portal dan sebagainya kan. Kalau benda tu berkaitan buku mungkin kita pergi ke Gemilang punya macam tu lah kan. So depends. Okay, ada soalan, selepas diorang tamat belajar, berapa lama diorang boleh pakai the period, diorang boleh guna lagi servis library ni? Dia orang dah habis belajar, dah graduate, boleh pakai lagi tak servis ni? Dia kiranya sebagai pelajar tu dah habis lah sebab dia dah graduate. Okey, untuk jawab ni sebab library akan dapat senarai, memang kita ada buka sekretariat senarai pelajar yang graduate tu. Sebab kita akan tengoklah, sebab bila nak graduate nanti memang dia akan link dengan sistem graduasi. So bila ada hutang ke apa, dia akan terpaksa call library untuk selesaikan denda ataupun buku yang tak pulang tu. Cuma kami bila dah habis
crack tu Pelajar. memang kita akan delete akaun pelajar. So memang Okey. tak ada grace period untuk tu lah. Maksudnya bila convo tu dia sistem tu dia memang terdidik dengan Untuk yang pinjam buku tu. untuk pinjam buku, tapi boleh tak lagi dia orang nak guna? Dia orang dah habis dah belajar tapi nak guna lagi service e-journal ke e-portal ke whatever. Memang tak boleh sebab dia link the sistem dalam sistem pustakaan integrated library tu. Bila kita delete, dia akan tak boleh akses e-journal portal. Okey. Semua yang itulah. Okey. Memang ada link. So maksudnya bila you habis belajar, automatically terputuslah hubungan dengan library lah kan? Cuma mungkin kalau nak jadi members tu mungkin bawa alumni ke ataupun ni lah. Kalau alumni boleh jadi members? Boleh. Cuma dia boleh pinjam 2 buah buku 14 hari lah. Dia ada kategori buku, kategori membership tu. Nanti saya memang dia boleh pinjam buku 2 buah buku 14 hari. Cuma yang untuk akses e-journal portal dengan portal memang tak ada membership luar lagi. Memang dia tak boleh. Dia boleh datang library untuk rujuk sajalah dengan pinjam buku 2 buah buku untuk alumni. Okey, ada soalan pelajar bertanya EndNote bila kita ada EndNote nanti adakah gaya UKM akan diberikan bersama? Okey. Sebab yang saya tahu memanglah gaya UKM punya apa kita panggil tu sintek apa benda tu? Yang gaya UKM kan. So biasanya style tu, sorry. Okey. Library akan bagi bersama ke bila kita install tu? Ya, kita bila dapat permohonan untuk mohon EndNote X9 tu, kita akan share sekali dengan gaya UKM. Style gaya UKM tu. Cuma kena ikut instruction tu, maknanya gaya UKM tu kena copy paste masuk dalam ada folder yang perlu diikuti lah untuk masuk dalam folder dalam PC kita tu atau laptop kita tu. Memang kita ada sediakan lah gaya UKM tu. Cuma mungkin saya nak tambah sikit yang tak tahu lah kalau ada pernah guna template gaya UKM yang kami tu kan. Yang tu memang kami ada ajar lah juga. Cuma dia ada kadang-kadang ada masalah link. Saya pernah ada pengalaman ditanya oleh pelajar tak boleh link dengan gaya UKM tu. Mungkin kena rujuk dengan pensyarah yang ajar template tu. Okey. Kilat lah banyak. Okey, ada soalan daripada Prof Zaleha. Prof Zaleha bertanya, dia ada nampak the portal Web of Science tu, boleh ke diguna untuk mencari jurnal, impact factor dan kuartai? Okey. Terima kasih Prof Zaleha. Okey, untuk Web of Science JCR boleh. Kita boleh gunakan Web of Science itu sendiri. Dia ada dua, satu Web of Science, satu JCR. Untuk Web of Science tu dia akan sampai level artikel jurnal lah. Dan dalam Web of Science tu juga kita boleh lihat impact factor dan quartile bagi jurnal tersebut. Contohnya saya tunjuk tadi dekat slide sekejap. Okey, yang ini Web of Science. Bila kita gunakan Web of Science, actually daripada Web of Science ni pun kita boleh tengok jurnal, mencari jurnal dan juga impact factor dan quartile bagi jurnal tersebut. Macam Lancet ni kan. Bila klik kat Lancet ni dia akan bagi tahu impact factor bagi jurnal Lancet ni berapa banyak dan juga quartile kepada Lancet ni. Dan tapi jenis statistik report lagi dalam lah, lagi in depth. So cuma saya tak tunjuk kat sini jenis statistik report tu. Dia akan lebih menunjukkan detail kepada impact factor journal dan juga quartile journal tu, lagi mendalam. Cuma saya tak tunjuk kat sini lah. Boleh menjawab Prof? Okey, maksudnya kita boleh tengok melalui WS punya jurnal tu sendiri ataupun GCR punya laman web lah untuk kita tahu lebih detail kan.
lebih detail. Okey, ada soalan, adakah pelajar boleh dapatkan full text e-book? Contohnya buku teks perubatan seperti dari publisher Elsevier Springer. Boleh tak kita dapatkan tu? Sebagai pelajar boleh tak dapat e-books? E-books, the whole books atau chapter saja. Sebab untuk publisher Elsevier ni, Springer ni dia ada database Sign Direct. Yang saya faham, Elsevier tu penerbit untuk Sign Direct, Springer tu untuk springer.com. Untuk e-books dalam tu, sebab kita tak lagi dalam Sign Direct juga Springer, jadi untuk akses kepada e-books tu kena melalui pay-per-view tadi untuk pelajar. Pelajar kena mohon melalui pay-per-view, tapi kita tak download keseluruhan e-book tu lah, kita bagi chapter, book chapter. So memang tak dapat satu buku? Kalau satu buku tu, sebab kita kat kredit yang kita banyak nanti kalau satu buku dia dia akan costly lah. Mungkin kita akan dapatkan chapter buku dululah kepada mungkin. So maksudnya untuk iQuest tu bukan sahaja jurnal tetapi buku pun boleh kita request. E-book lah maksudnya. Book chapter tapi lah. book chapter sajalah. Kalau the whole book tu dia akan cost lah. Itulah Encik Azari ni librarian ke? Whole book tapi by chapter. Tadi aku ikuti. Librarian lah. Sebab dia ada juga yang dia tolong jawabkan lah. So maksudnya dia dapat dia tak boleh dapat semualah kan. Maksudnya minggu ni minta satu-satu dah akhirnya konflik lah kan. Kena macam tu lah kau. Minta sikit-sikit lah. Minta sikit-sikit lah kan. Okey. Ada soalan lagi ke daripada peserta-peserta KPO kita hari ini? Ada soalan lagi ke? Untuk ada ni pun librarian bantu tu, macam kita ada menyediakan installer EndNote versi terkini, EndNote 20. Yang terbaru kita ada yang EndNote 20. Okey. Bukan S9 lagi lah. Yang 20. Ada beza ke 19 20 ni ada beza ke dia lagi user friendly? Dia ada upgrade sikit lah dia punya function dia dan sebagainya. Saya tak go through lagi yang EndNote 20 ni, cuma saya ada dapat makluman dia ada sedikit beza lah dengan yang sebelum tu. Katakanlah kalau kita sebelum ni pakai 17 and then kita nak guna 20, so dia boleh link ke? Yang kita guna dulu 17 tu. Kalau file yang kita save daripada X17 tu, kita ada lagi boleh buka sebenarnya dalam X20. So bolehlah guna untuk 20 kan? Boleh. Cuma bila kita install yang 20 tu kita macam kita update je lah kan, update kepada 20. Update kita uninstall yang lama, kita update ke 20. Cuma yang file yang kita lama tu actually boleh buka pada dengan yang terkini. So dia tak akan hilang lah dokumen yang lama tu kan? Cuma lebih baik yang maksud dia kena save lah betul-betul yang file tu. Okey, maksudnya you download letak satu folder dulu in case takut tiba-tiba tak ada kan yang lama tu kan? Yang lama tu terhilang kan? Okey, saya rasa kat sini pihak library pun ada letak untuk sesiapa sahaja yang perlukan EndNote punya software boleh daftar dan dia akan bagi link untuk download dan just follow kan Cik Aglan dia punya step by step tu termasuk nak masuk gaya UKM. Dalam sharing tu kita ada bagi instruction. Okey. Dalam tu kita ada bagi step untuk masukkan gaya UKM tu dalam folder mana lah. PC mana. Okey, boleh tak saya nak minta bantuan library lah sebab memandangkan sekarang ni ada librarian. Boleh tak letakkan beberapa link yang penting, terutama link journal portal yang iQuest. Lepas tu saya pun baru tahulah rupanya library ada menyediakan untuk kita buat search tu kita just bagi keyword saja je. Package maklumat tu. Maksudnya memang saya ada buatlah ada pesara mohon dia bagi title dan keyword tertentu. Kemudian saya akan cari dalam Xcom Line ke ataupun sebab dia macam pesara tu nak buat scoping review ataupun systematic review.
Kita akan senaraikan title list untuk biografi tu, untuk artikel tu. Dan kita email kepada pemohon lah. Okey, tapi kena daftar lah kan? Dia ada borang dia, tapi sekarang ni dia tak ada borang online. Jadi tapi ada dalam portal, dalam library portal. Okey, itu yang saya nak minta lah, mungkin Cik Azhari ke atau sesiapa yang perpustakawan yang ada bersama kita boleh copy link tak? Sebab student-student perlukan banyak-banyak link tu, sebab ialah senang kalau boleh letak link-link yang penting lah, terutama mereka menggunakan servis UKM ni. Boleh, saya pun tak pasti pustakawan yang bantu siapa. Ni boleh apa ni, masukkan link portal library, engineer portal, lepas tu link pada borang-borang yang untuk pay per view kan, pay per view. Pay per view tu ada link kan? Ada link dia. Sebab ada setengah pelajar dia tak tahu pun, bila dia search tak ada full text, dia ingat memang tak ada. So sebenarnya library menyediakan servis tu lah. Tapi saya ingin mencadangkan lah, kalau you ada database yang bukan daripada 8 tadi yang Cik Azlan mention tadi, just minta tolong pensyarah lah. Just minta tolong supervisor untuk bantulah. Betul. Untuk bantu supaya artikel itu dapat ada full text lah, sebab untuk student dia ada had hanya 8 saja kan. So saya rasa benda ni banyak membantu sebenarnya kepada pelajar, terutama pelajar-pelajar PhD lah, sebab dia orang perlu buat systematic review ataupun scopy review or any review lah. So sebenarnya servis yang tadi tu yang bagi keywords tu, kita bagi keywords tu dengan database ke ataupun kita bagi keyword saja and then librarian yang suggest database? Bagi keyword saja pun boleh. Bagi keyword saja. Kalau nak database apa-apa tertentu pun boleh nyatakan lah. Boleh juga. Bila tak nyatakan pun kita akan cari balik EBSCO Medline tadi, dalam Orbit Medline dan database yang Scopus dan sebagainya lah. Yang penting-penting lah. Biasanya berapa lama untuk kita dapatkan? Untuk yang ini kita ada tempoh dia, objective quality dalam 10 hari. So dalam tempoh itulah kita akan cari dan email pada pemohon lah untuk package maklumat. Okey, so untuk peserta-peserta, sambil-sambil Encik Azlan nak tunjukkan kita ada bantuan daripada pihak perpustakawan. Saya rasa terima kasih sangatlah Encik Azlan, bukan sahaja Encik Azlan yang datang tapi bawa rakan-rakan bantu untuk bagi link. Tak sangka. Okey. So boleh tengok, boleh simpan link itu macam mana you nak pergi ke library HUKM and then untuk e-journal. So seperti yang tadi disuggest lah, gunakan Bistari dulu lah, pencarian Bistari dulu and then lepas tu you zoom. Kalau you memang tahu you memang nak fokus journal, mungkin you boleh straight away kepada e-journal portal ataupun e-zip library lah. Okay, Encik Azlan ada nak tunjuk apa-apa ke? Itulah saya nak masukkan dalam chat ni link kepada pay per view dan juga package maklumat tu, tapi tak dapat lah saya. Stop dulu. Masuk sharing. Okey, sekejap sebelum kita akhiri, kita share dulu apa sahaja link sebab itulah bukan senang kita nak dapat masa peluang macam ni So okey, so dah ada link library HUKM, the e-zip link. Daripada Haris ada yang ni Uja jurnal artikel.ukm.my ni. Jurnal artikel tu maksudnya UKM punya jurnal ke? UKM punya dia e-print yang menyediakan mengandungi ataupun terbitan daripada jabatan fakulti di seluruh UKM lah. Masuk saya JKM pun ada. Ada. Majalah jurnal IGPHR. Pun ada dalam jurnal artikel tu lah. Okey. So maksudnya ada beza untuk semua partisipan terutama pelajar. Jurnal artikel ni Uja ni jurnal UKM. Jurnal UKM untuk full text. So sebenarnya kita galakkan kepada semua pelajar, kalau you nak cite lah daripada jurnal UKM ni juga. Sebab kita nak citekan pensyarah-pensyarah kita lah. Tak semestinya
punya di JKM lah, sebab ada juga kadang-kadang certain topik tu di fakulti lain yang buat lah. Okay. Okay, yang Cik Azlan share ni untuk yang nak, kalau nak bantuan search kan? Package maklumat ya. Package maklumat. Okey, untuk package maklumat katakanlah you perlu bantuan. Sebenarnya saya rasa kenapa kita nak susahkan diri servis tu ada. So you bagi je keywords, minta the package maklumat ni, pihak library ni searchkan untuk you dan dia akan bagi result dan you bacalah. So biasanya kita boleh mark pada kita punya note atau template ke senarai package tu? Biasa saya buat dalam Word dulu. Okay. List tu. Mungkin saya akan tengoklah kalau dia boleh yang format yang boleh share terus atau save dulu dalam dalam EndNotes. Sebab dia bila saya buat package maklumat tu, saya akan pilih format XML ke HTML atau Word. Nanti mungkin boleh nyatakan keperluan dia lah sampai nak peringkat untuk masuk dalam EndNote atau tidak. Okey. Macam itulah. Okey, sebab kadang-kadang bila kita search ni kita naklah the reference tu kan supaya memudahkan kita. So isi borang itu dan letakkan apa yang you nak lah. Kalau you perlukan, of course lah memang kita perlukan the list of the reference supaya boleh link terus kepada kita punya artikel ataupun manuskrip yang kita nak tulis lah. Okay, ada lagi ke Cik Azlan nak share? Okay, kepada semua pelajar dan mungkin staff yang mungkin tak tahu lagi, you boleh request daripada library untuk artikel-artikel yang you tak dapat full text. Bila you Google biasa je tak ada full text, just masukkan informasi yang diperlukan kepada iQuest punya pendaftaran link ni. Dan biasanya library bagi cepat. Saya selalu buat biasanya tak ada sejam 2 jam je terus dapat. Memang laju lah. So kecuali kalau you buat over the weekend lah, dia orang tak bekerja kan. Tapi memang cepat. Sekejap kita Encik Azlan tengah nak share. Mungkin kalau ada soalan lain lagi. Saya minta juga kepada semua peserta hari ini untuk daftar kepada link yang kita bagi untuk CJ lah sebab hari tu you all register hari ini untuk lebih kepada CJ lah ya. Okay. Encik Azlan dah share link untuk iQuest. So kalau you all ada paper-paper yang you all perlukan full text, boleh request dekat link yang Cik Azlan letakkan. Tetapi hanya untuk 8 database sahaja. Okay, mungkin database yang lain tu kalau you perlukan, you kena berbincang maklum kepada pensyarah. Sebab pensyarah boleh pelbagai database, tak ada hard limit database. Okay. So saya rasa Encik Azlan kita pun dah sampai waktu penghujungnya dan saya rasa pengkongsian yang Encik Azlan bersama tim lah, datang satu tim tu walaupun Encik Azlan sendiri pun tak tahu banyak mendedahkan lah apa servis yang library buat lah. So sebenarnya peluang ini adalah peluang keemasan. Sebagai pelajar, apa yang library buat ni sebenarnya bantu untuk you all punya research lah kan. So gunakanlah servis yang diadakan, diberikan. Dan sebarang pertanyaan boleh WhatsApp nombor tadi. Mungkin boleh letak nombor WhatsApp tadi. Nombor WhatsApp tadi tu. Mungkin boleh letak nombor WhatsApp tu, dia 24 hours ke dia weekday office limit dia? Isnin hingga Jumaat 8 hingga 5. Okey. Okey. So kalau ada sebarang masalah, kalau katakanlah apa sahaja you nak tanya, apa-apalah berkenaan library, mungkin hari ni ada benda yang you all tak faham nak tanya, you boleh WhatsApp dan within office hour sajalah 8 hingga 5. Janganlah pula sampai malam office hour je lah. So nombor yang akan Encik Azlan tulis sekejap lagi, tolong save sebab mungkin benda ni perlu untuk anda semualah. Okay. So saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Azlan kerana sudi memberi pengkongsian yang begitu buat pelajar kami
dan juga staf-staf kami untuk lebih mengetahui apakah servis yang diberi di peringkat HUKM, di fakulti, pendedahan dan sebagainya. So sejuta terima kasih dan saya harap mungkin kita boleh jumpa lagi di next time, okay? InsyaAllah. Untuk pengkongsian yang lebih banyak lagi berkenaan library. So itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seminar hari ini. Okay? Moga kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Nombor WhatsApp. Ya. Aha, letak nombor WhatsApp tu. Kejap Cik Azlan masih lagi nombor pun dia tak ingat Cik Azlan. Kejap. Sama yang WhatsApp tu lah. Sekejap. Dia pun tadi. 010 kata silap saya tadi. Betul. 110. Okey, nanti kami akan email sijil bersama dengan recording. Tu Dr. Nur Afzan dah tolong sebab dia dia cantik tadi. Sebab dia cantik tu. Okey. Terima kasih banyak Dr. Nur Afzan. Okay. So Dr. Afzan telah bantu bagi nombor. So save this number. Save this number. Jangan pula kata jabatan tak bantu So kami dah bagi pendedahan lah. So saya rasa itu sajalah. Terima kasih lagi sekali Cik Azlan. Okey, sama-sama. Terima kasih Prof atas sambutan ni. Saya memang sedia membantulah untuk sebarang pertanyaan dan bantuan. Okey. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Take care. Unmute. Unmute. Saya masih tadi dah unmute.